Ini sebahagian daripada masih lagi kitab bimbingan mukminin, sebahagian daripada bab dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada perbahasan kita pada pagi ini. Baik. Imam Al-Ghazali biasanya dia memulakan dengan bawa ayat Quran dan hadis. Tetapi dalam bab murah hati ini beliau mulakan dengan katanya, ketahuilah jika seseorang itu tidak mempunyai harta, hendaklah dia bersifat qanaah dan tidak terlampau memberatkannya. Mungkin ada di kalangan kita tuan-tuan dan puan sekalian yang tidak bernasib baik. Mungkin hartanya hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya. Mungkin hartanya hanya cukup untuk hari yang tersebut sahaja. Orang kais pagi, makan pagi, lupa ada guna lama peribahasa kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah lumrah hidup. Ada yang Allah Taala bagi lebih, ada yang Allah Taala bagi kurang. Jadi kalau kita terjatuh dalam golongan yang sedemikian, maksudnya harta itu cukup saja, maka pada ketika itu kata Imam Ghazali, hendaklah dia bersifat dengan sifat qanaah. Nanti dia akan uraikan apa sebenarnya ciri-ciri qanaah ini. Sebelum kita masuk kepada ciri-ciri qanaah, saya teruskan. Dan tidak terlampau memberatkannya. Terlampau memberatkannya dalam arti kata maksudnya jangan kadang-kadang kita ni bila kita dah mampu dengan setakat yang itu, kadang-kadang kita nak buat macam orang yang berharta. Keinginan kita macam orang yang berharta. Orang berharta boleh bagi sumbangan yang banyak. Keinginan kita juga untuk memberi sumbangan yang banyak. Kadang-kadang kita balik, kita risau, kita berfikir pada waktu malam bagaimana kita nak memberi seperti mana orang-orang yang berharta. Perkara ini pernah dibawa kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Golongan-golongan ahli suffah, golongan ahli orang yang miskin ini, mereka mengadu kepada Rasulullah bagaimana orang-orang yang kaya pastinya mereka dapat berbuat lebih, mendapat pahala yang lebih dengan harta yang mereka ada. Ini Islam ini amat menggalakkan kita supaya berharta, sebab orang miskin, orang kaya boleh buat apa yang orang miskin buat, tetapi orang miskin tidak dapat berbuat seperti mana orang kaya buat. Jadi pada ketika itu jawab Rasulullah, maka kamu boleh mendapat pahala yang lebih, bukan dengan memberi sumbangan harta, sedekah kamu, zikir kamu, apa yang kamu berikan, ibadat-ibadat kamu itu juga dikira sebagai sedekah. Maksudnya masing-masing ada ruang dan peluang yang Allah Taala berikan untuk mencari seberapa banyak mungkin ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita, maksudnya orang kata living by within our means. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Tapi semalam saya on the way to UAE, kebetulan ada seminar di IKIM tentang pengurusan hutang isi rumah ni. Dia ada statement baru pula, bukan living within our means. Kalau sebaik-baiknya living below our means. Itu sebaik-baiknya. Sebab bila kita hidup, dan kalau kita kata kita guna cukup-cukup saja, pada ketika itu mungkin bila datang waktu yang mendesak, kita teraba-raba, kita tercari-cari. Tapi kalau kita misalnya hidup kita bawah daripada kemampuan kita, jadi kita ada banyak lebihan untuk kita simpan in case of emergency. Itu disarankan sekarang ini. Dulu kita ingat hidup within our means. Now they say within below our means. Maksudnya itu lebih baik. Simpanan 10% ataupun 20% daripada pendapatan untuk untuk masa-masa yang mendesak, emergency. Dan simpanan ini hendaklah kita lupakan. Jangan duk simpan, duk ingat. Sebab bila kita duk ingat, kita akan ada kecenderungan untuk kita nak korek. Simpan, lupakan.
Jadi bila sampai masa tengok dia dah beranak pinak. Kata jangan simpan buat bantai pula. Simpan di tempat yang boleh dia beranak pinak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Qanaah, kata Imam Ghazali, qanaah ini memiliki 3 ciri-ciri. Qanaah ini, yang pertama, dia adalah sentiasa redha atas pembahagian Allah. Maksudnya jangan ada perasaan tidak puas hati, jangan ada perasaan hasad dengki. Tuan-tuan sekalian, ini syarat yang pertama, iaitu redha. Nak buat macam mana rezeki kita banyak ni saja. Ya redha tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita bila kita hasad dengki dengan orang ni tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya bukan sahaja kita memusnahkan diri kita. Sebab hasad dengki ini bukan memusnahkan kita punya orang yang kita hasad itu. Sebenarnya hasad dengki ini memusnahkan diri kita. Kita yang suffer, kita yang sakit. Jadi bila kita tidak berhasad dengki, sebenarnya kita bukan menolong orang lain, kita sebenarnya menolong diri kita. Sebab itu kalau kita sayang diri kita, maka jangan ada dalam hati kita perasaan hasad dengki. Maksudnya bila hasad dengki, dia timbul dendam. Bila dia timbul dendam, dia timbul marah. Seperti mana yang saya cakap dulu, dalam modern medical termnya dia ada satu term baru, nama penyakit baru, punca penyakit baru. Sebelum ni kita tahu biasanya meningitis, penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteria. Sekarang ni ada satu penyakit term baru, dia panggil gravitis. Gravitis ni daripada perkataan grudge, iaitu dendam, yang disimpan lama. Akhirnya dia akan menjadi barah. Dia simpan dalam, dia tak keluarkan, dia akan convert kepada penyakit fizikal. Sebab bila kita hasad dengki ini, tenaga dalaman kita akan menjadi lemah, imunisasi kita akan menjadi lemah, maka kita terdedah kepada perkara-perkara lain yang akhirnya menyerang tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok orang perempuan ni banyak kadang-kadang penyakit. Orang lelaki pun banyak agak. Tapi biasanya kalau kita dengar tak ada isteri dia, tak ada isteri dia. Salah satu puncanya, orang perempuan dia makan dalam dan dia simpan dalam, dia tak luh. Bila dia tak luh, orang lelaki ni dia luh ikut dan je. Tapi orang perempuan ni dia simpan. Bila dia simpan, lama-lama dia jadi barah, badan jadi lemah. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila ada dendam, hasad dengki, kemarahan, kita luahkan. Macam mana nak luahkan Ustaz? Cara yang terbaik yang diajar oleh Islam untuk nak luahkan, iaitu kita bangun waktu 1/3 malam itu, kita luahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita kepada Allah, biar dia keluar bersama-sama dengan air mata kita. Air mata itu bukan sekadar mengeluarkan perasaan marah kita. Air mata itu mengeluarkan juga toksin-toksin yang tak dapat dikeluarkan oleh channel-channel yang lain. Dan air mata itu juga boleh memadam api neraka. Ini keluarkan. Kalau di barat mereka tak percaya semua ini, mereka suruh keluarkan. Dia kata apa dalam psikologi? Emotions needs an outlet. Maksudnya emosi memerlukan jalan keluar. Bila anda marah, anda keluarkan. Macam mana? Dia tepi lah, kat tepi tasik sini, kat mana ada tasik, menjerit. Orang kata gila apa? Kan? Tidak apa, orang kata kalau kita tengok dalam sekarang ni NLP yang terkenal itu, iaitu Neuro Linguistic Programming. Bagaimana dia ajar kita supaya pindahkan masalah kita, kemarahan kita dalam objek. Kita ambil batu tuan-tuan sekalian, kita bayangkan penuh hati kita pindahkan masalah kita ini ke dalam batu tersebut, maka kita lontarlah sepuas-puas hati kita. Dan bila saya guna teknik ini untuk program-program latihan, bila sampai part resolusi, kebanyakan peserta akan sebut. Dia kata, "Pak ni Ustaz, saya rasa amat berkesan. Saya rasa masalah saya ringan, masalah saya akan menjadi kurang." Maksudnya itu, sebab itu dia bergantung kepada kepercayaan kita. Sebenarnya apa-apa sebenarnya terbuku ataupun terpahat ataupun mengikut kepercayaan kita. Dan kepercayaan kita ini sebenarnya bila kita percaya sesuatu, dia akan
akan set, dia panggil autopilot, dan autopilot ini akan kontrol segala tingkah laku kita. Sebab itu kepercayaan ini amat penting. Kalau kita percaya kita boleh berjaya, kita akan berjaya. Kalau kita tak percaya, maka pastinya biasanya kita tak akan berjaya. Kepercayaan ini amat penting, iaitu keyakinan, kita kata keyakinan. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu satu. Kadang-kadang sebab itu para psikologis ni, pakar-pakar psikologi, dia menasihatkan waktu kita nak tidur itu kita maafkan orang. Kita maafkan. Saya maafkan siapa-siapa yang buat salah dengan saya, dan saya memohon kepada Allah juga, Allah Ta'ala ampunkan jika saya ada dosa-dosa dengan sesiapa. Jadi mungkin terbawa-bawa dengan perkara ini. Saya duduk dalam satu grup WhatsApp ni, dia WhatsApp, saya pun buka, dia kata, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa malam ini malam terakhir saya nak minta maaf semua dengan rakan-rakan semua, kan? Dia cakap, jadi saya balas balik, saya pun cek, saya masuk, saya kata, janganlah doa macam ni, kan? Janganlah doa asal-asal malam ni malam terakhir. Awak tu anak ramai, kecil-kecil lagi, kalau awak mati siapa nak jaga? Kan? Dia sedap, dia nak pergi seorang-seorang, kan? Anak-anak ramai siapa nak jaga? Bini bila tengok WhatsApp ni, Allah abang aku macam putus asa, dia nak hidup ni. Sekurang-kurangnya, ya Allah, kalau ada esok bagiku, jadikanlah esok bagiku lebih baik daripada hari ini. Maksudnya nampak kata ada harapan. Dia kira nak mati je, kan? Lepas tu nak bawa diri masing-masing. Anak dah ramai, kan? Produktif. Nak tinggal. Maksudnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu satu lagi, bila kita tuan-tuan sekalian, bila ada hasad dengki ni, dia sebenarnya kita bukan dengan makhluk saja. Sebenarnya kita ada hubungan berkaitan dengan pencipta. Sebab itu hasad dengki ni antara salah satu dosa yang besar. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Iaitu hasad ini dia memakan amalan kita seperti mana api memakan kayu api. Macam mana? Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, sebenarnya bila kita berhasad dengki dengan seseorang, dia sebenarnya kacau daripada segi akidah. Macam mana ustaz dia kacau dari segi akidah? Sebenarnya kita seolah-olah kita berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, you are not fair. Bila kita berhasad dengki, seolah-olah kita kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, kamu ini tidak adil. Kenapa aku kau bagi sikit, kenapa dia bagi kau bagi dia lebih? Ustaz, tak cakap macam tu ustaz. No, you don't need to say. Maksudnya kita tak perlu cakap, sebab perbuatan kita, tingkah laku kita menunjuk yang sedemikian. Dan dalam segi pepatah Inggeris, action speak louder than words. Perbuatan itu suaranya lebih nyaring daripada perkataan. Jadi kita tak perlu sebut, tapi nak tengok tingkah laku kita. Sebab tu bila saya masuk kelas kelas yang pertama tu introduction, saya kata kat pelajar-pelajar, saya kata, kamu tahu tak, ada di antara pelajar-pelajar ini yang meminta dirinya supaya digagalkan. Ustaz, fail me. Disebabkan saya ni seorang lecturer yang baik, saya memenuhi hasrat pelajar itu supaya digagalkan. Jadi saya tanya pelajar, adakah pelajar yang macam tu, yang meminta dirinya digagalkan? Tak ada ustaz. Mana ada ustaz? Ada, saya kata. But they don't ask with words, they ask with their action. Remember, action speak louder than words. Maksudnya dia tak buat assignment, dia tak datang kelas, maksudnya dia meminta kepada pensyarah supaya menggagalkannya. Jadi kita lecturer yang baik ini, kita tunaikan hasrat-hasrat pelajar yang sedemikian, maksudnya baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Yang kedua, tidak bersifat tamak kepada harta orang lain. Ini ciri yang kedua. Tadi kita kena redha, kita kena suka ataupun redha dengan pemberian Allah. Yang kedua, kita tidak bersifat tamak kepada harta orang lain atau menginginkan sesuatu yang ada dalam tangan mereka. Maksudnya jangan kalau kita nak
Ada juga hasad yang positif. Dalam Islam ni dia ada hasad yang positif. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara yang disebut dalam hadis, iaitu yang pertama kepada seorang yang alim, yang menyebarkan ilmunya, yang memberi ilmunya kepada orang lain. Jadi kita boleh ada hasad yang sedemikian dengan harapan kita juga nak boleh jadi macam dirinya ataupun lebih baik daripada dirinya. Atau iaitu yang kedua kepada orang yang berharta, yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Jadi kita pun berhasad juga nak jadi sepertinya, kalau boleh kita nak jadi lebih baik daripadanya. Dalam dua keadaan ini maka hasad dibolehkan. Hasad yang haram ini bila mana kita menginginkan harta tersebut hilang daripada kawan kita, hilang daripada orang lain, dan kalau boleh kita nak harta tersebut berpindah kepada diri kita. Pada ketika ini hasad itu menjadi mazmumah. Tetapi dalam bab motivasi tadi, galakan tadi, maka itu dia panggil hasad yang mahmudah. Jadi kita kena jaga. Jadi jangan kita rasa tamak nak kepada harta orang lain. Jadi apa yang kita ada, biarlah itu kita yakin inilah pemberian rezeki aku pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga, jangan sampai dia berhati loba. Berhati loba, tamak, hendak mencari harta dengan apa jalan saja tanpa meneliti baik dan buruknya. Ini yang jadi masalah dia. Kadang-kadang kita bila kita tak berharta, dia boleh membawa kepada kekufuran, dekat dengan kufur, dan dia juga boleh membawa kita kepada kesesatan. Kadang-kadang kita nak mendapat harta, kadang-kadang kita tak berhati-hati, kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram, melabur dalam kaunter-kaunter ataupun dalam pelaburan yang syubhah ataupun yang haram. Ini juga harus difikirkan, harus direnung. Janganlah semata-mata kita nak mendapat harta, tetapi kadang-kadang kita melupakan tanggungjawab kita untuk menjauhkan daripada perkara-perkara yang haram. Ini kadang-kadang orang kita ni, itulah dia panggil apa? Quick rich scheme. Skim cepat kaya. Ini nak melabur dalam kes yang misalnya yang sekarang ni masih pending, banyak kes sekarang ni. Antaranya ialah Geneva Gold. Saya pun berdasarkan bacaan, berdasarkan laporan sahaja, dia boleh memberi 2% sebulan. Geneva Gold ni kalau kita melabur, letak duit, sebab tu ramai kebanyakan non Muslim, non Malay, dia letaklah 200,000, 300,000. Jadi pendapatan dividen ini, ambil dividen guna untuk sponsor anak-anak belajar, hantar ke London semua. Jadi dia pakai duit dividen dengan interest saja, iaitu 2% dia bagi sebulan. 2% bagi sebulan, sebenarnya dia kali dengan 12 tahun, 2 kali 12, 24%. Jadi dia boleh bagi 24%. Mana syarikat ataupun bank yang mampu bagi yang sedemikian. Akhirnya diserbu oleh bank negara dan sekarang masih frozen, masih dibukukan. Kadang-kadang kita tak nampak, tak nak tengok dari segi bagaimana dia mencari keuntungan itu. Apa yang penting bagi kita, setiap bulan dikreditkan dalam account. Ini yang jadi masalah. Last tak masuk, 2-3 bulan masuk, lepas tu akhirnya tak masuk. Akhirnya mendapati bahawasanya ada masalah. Banyak kes-kes yang sebegitu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebaliknya, kalau dia ada harta, jika dia mempunyai harta, maka hendaklah dia bermurah hati, suka menolong orang berbuat kebajikan, dan jauh dari sifat bakhil. Ini saranan. Hendaklah dia bermurah hati, rajin memberi sumbangan. Dalam konteks ni kita sebut tentang harta lah. Kadang-kadang orang dia kedekut di segi harta, tapi dia murah hati di segi yang lain. Tapi di sini kita sebut dalam arti kata dalam konteks harta, memberi. Kadang-kadang murah hati ni, bermurah hati dalam arti kata dia sentiasa senyum. Dia semua pandai. Kadang-kadang orang bakhil ni dia bawa ke situ. Dia kata peti mai depan dia, peti berhenti lama. Dia duduk senyum depan peti, sebab dia kata senyum itu sedekah. Jadi peti lama. Dia buat apa? Dia bagi sedekah kat peti. Yang itu tak boleh. Dalam konteks ni, peti itu memerlukan sesuatu, dia bukan memerlukan senyuman. Jadi kadang-kadang orang pandai dia alik. Kadang-kadang orang bakhil ni dia
Kalau ahli qaryah kan, kita minta sumbangan, kalau bak duit minta maaf lah. Tapi kalau bak lain, saya sanggup cuci tandas, saya sanggup buat apa saja, tapi kecuali melibatkan wang ringgit. Ni kadang-kadang dia pandai iblis ni, dia pandai, dia tukar kat situ. Jadi kalau kata Imam Ghazali, kalau penyakit bakhil ni, rawatan dia, kalau nak rawat penyakit bakhil ni bahaya. Dia nak rawat dia iaitu dengan bermurah hati. Di opposite, rawatan dalam Islam ni, penyakit rohani, rawatan dia di opposite. Kalau kita penyakit bakhil, rawatan dia murah hati. Jangan kita duk alih, jangan kita duk alih buat benda lain. Seolah-olah kata Imam Ghazali, kamu ini dipatuk ular. Bila kamu dipatuk ular, harta ni macam ular lah, jaga. Dia boleh memberi manfaat, malah dia juga merupakan racun yang boleh memusnahkan kita. Jadi Imam Ghazali bagi ibarat macam ular. Kamu ini dipatuk ular, maka bila kamu dipatuk ular, ubatnya iaitu lawan kepada racun ular tadi. Tapi tak, bila kamu demam, kamu pergi ambil ubat lain, ubat sesama, ubat demam panas, ubat demam panas dan sebagainya. Lama-lama dia menjadi semakin parah, lama-lama kamu mati. Bila kamu mati, semua ubat-ubat lain tak akan memberi makna kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita penyakit bakhil ni, penyakit yang ditegah dalam Islam, zakat tak bayar, apa tak bayar, benda yang wajib ni, tiba-tiba kita alih kepada benda-benda sunat, duk pergi tolong orang, cuci tandas, semua sunat. Jadi bila akhirnya dia menjadi bawah semakin teruk, bila kita mati, yang sunat ini tuan-tuan sekalian tak memberi makna apa-apa, sebab dia tak boleh berdiri tanpa yang wajib. Sebab itu dalam Islam, kalau kamu nak dekat dengan Allah, yang wajib dulu. Lepas tu ada waktu dan ruang, maka baru boleh pergi kepada yang sunat. Sebab itu sekarang ni kita kena berjaga-jaga. Walaupun kita katakan wakaf itu memberi pulangan yang berterusan, tetapi kita kena pastikan yang wajib dahulu kita utamakan. Jangan orang we go for wakaf, at the end tengok zakat tak tunai. Bagaimana nak berdirinya yang sunat ini tanpa yang wajib. Ini di segi dia panggil apa, the hierarchy of priority. Dalam Islam yang wajib dulu. Kadang-kadang dia utamakan yang sunat, qiyamul lail kan, qiyamul lail, tapi dia disebabkan qiyamul lail sebelum subuh dia tidur lambat lagi, lepas tu subuh dia gajah. Tuan sekalian, nampak? Dia utamakan yang sunat, akhirnya dia meremehkan yang wajib. Dalam Islam, kalau nak dekat dengan Allah, tak ada jalan lain, iaitu yang pertama yang wajib. Kadang-kadang student dia datang kelas mengantuk. Bila dia mengantuk, tuan-tuan sekalian, saya tanya, sebab apa qiyamul lail? Kamu kena ingat, datang kelas untuk ilmu hukum dia wajib. Qiyamul lail itu siapa yang nak kata wajib? Tak ada apa saya kata wajib. Sunat, tidak pun sunat muakkad. Bagaimana kamu mengorbankan yang wajib kerana apa? Kerana sunat ataupun sunat muakkad. Nampaknya macam tak faham dari segi susunan kepentingan dalam bab ibadat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan jauh dari sifat bakhil, kerana sifat murah hati itu termasuk dalam akhlak dan kelakuan para nabi alaihi wassalam. Jadi kalau kita tengok kenapa kita harus bersifat murah hati? Sebab ini akhlak para nabi. Bila sebut akhlak para nabi, akhlak para khulafa ar-rasyidin, akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in, akhlak para orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita rasa kita ini seorang yang beriman, maka kita juga seharusnya berakhlak dengan akhlak yang demikian. Ia merupakan pokok keselamatan bagi dirinya dunia dan akhirat. Ini kata Imam Ghazali, bermurah hati, tidak bakhil ini, yang merupakan asas kepada keselamatan bagi dirinya dunia dan akhirat. Sebab itu kadang-kadang kita bila sakit kronik, kita pergi hospital, doktor kata tak boleh buat apa dah, buat balik. Kita pun pergi jumpa Tok Syekh, Tok Guru, jumpa baba, apa semua. Kita tanya, macam mana ni ustaz? Bawa pergi mana-mana tak marah ustaz kata apa? Doktor kata tak boleh apa semua. Dia kata balik, cuba banyakkan sedekah.
Sakit sikit pergi jumpa ustaz katakan banyakkah sedekah. Jadi kita pun fikir apa kaitan sedekah dengan penyakit, kan? Bagaimana sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, memang kalau dari segi saintifiknya memang tak ada link lah, memang tak nampak link. Tapi kalau kepada mereka-mereka yang percaya kepada yang ghaib, linknya sangat kuat, linknya sangat jelas, iaitu bila mana kita bermurah hati, Allah Ta'ala suka. Bila Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala yang tuan kepada penyakit itu. Jadi bila kita rapat dengan tuan yang punya penyakit, maka senanglah kita meminta supaya penyakit itu tuannya pindahkan, buang daripada si pesakit tersebut. Sebab itu bila sakit, isteri sakit, misalnya anak-anak sakit, kita kata apa? Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, pindahkanlah hamba-Mu ini daripada anakku ataupun isteriku. Kita minta kepada Allah. Jadi bila kita dekat dengan Allah, biasanya Allah Ta'ala akan memakbulkan doa kita. Sebab dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, penyakit itu hamba-Ku, dia pergi dan datang atas arahanku. Macam kita lah, kita nak minta kerja, kalau kita buat baik dengan dia punya tuan punya syarikat, jadi kalau nak minta, maka senanglah kita nak dapat kerja. Sebab kita bukan rapat dengan orang bawahan, kita rapat dengan orang yang tuan mempunyai syarikat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rapat dengan Allah, senanglah bagi Allah untuk memakbulkan doa kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu dia punya penjelasan dia berkaitan antara penyakit dengan sedekah tadi ni. Satu penjelasan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga dengan hal-hal yang lain. Kalau kita murah hati, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang kita, maka kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kut kata-kata, mungkin ni bukan kata-kata Ustaz Fahrul, tapi dia pun mungkin kut daripada orang lain. Dia kata apa? Dia kata, if God is your friend, who is your enemy? This kata-kata siapa saya tak ingat, tapi saya on the way to UIA tu buka radio IKIM, kebetulan kuliah atau ceramah Ustaz Fahrul. Dia kata, if God is your friend, who is your enemy? Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah Tuhan itu, kita sentiasa dekat dengan Allah, siapalah nak jadi musuh kita? Siapa dia? Kuat mana dia? Hebat mana dia? Kalau kita yang bersama kita ini yang maha hebat, yang maha kuat, yang maha kaya maksudnya. Tapi kalau kita tak ada Allah, maka pada ketika itu memang kita seorang yang pastinya seorang yang lemah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dia dekat dengan tiga perkara: dekat dengan manusia, dan dekat dengan syurga, tetapi jauh dengan neraka. Kata Imam Ghazali ini, keistimewaan orang yang dermawan ini, dia dekat dengan tiga, jauh daripada satu. Yang pertama, dia dekat dengan Allah. Tuan-tuan bayangkan kalau kita dekat dengan Allah, macam mana saya sebut tadi, Allah dengan sifat kesempurnaan, ada 99 sifat kesempurnaan, dan kita dekat dengan dia, maka bila kita dekat dengan dia, ya Allah, kita ada segala-galanya. Allah itu kuat. Kita pun bila dekat dengan orang kuat, kita pun tumpah jadi kuat. Allah Maha Kaya. Kita duduk dekat dengan orang kaya, tentang saya nak risau apa? Kawan kita kan orang kaya, kita nak risau apa? Dia yang maha apa lagi, maha perkasa. Kita duduk dekat dia. Siapa nak apa? Nak berlawan dengan, nak bermusuh dengan kita. 99 sifat kesempurnaan. Lepas tu bila dekat dengan Allah, dan kita akan dekat dengan manusia, dikelilingi oleh manusia. Orang kaya bila dia dermawan, jiran-jiran semua ahli qaryah doa kat dia. Doa, ya Allah, tambahkan lagi harta dia, murahkan rezeki dia. Tapi kalau dia kedekut, semua orang benci, manusia berdoa, ya Allah, ambil balik
Orang doa macam tu, ambil orang balik, rampas balik kan, kan? Tak pernah susah, malah bukan kerana harta itu diguna untuk perkara kebaikan, malah diguna untuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Maka orang berdoa supaya Allah Ta'ala sentak ambil balik. Dan di akhirat kelak, iaitu dia akan dekat dengan syurga. Ini yang menjadi matlamat hidup kita. Manakala orang yang bakhil, jauh dari Allah, jauh 3 perkara, iaitu jauh dari manusia, jauh dari syurga, tetapi dia dekat dengan satu, alhamdulillah. Itu dia dekat dengan neraka. Jauh daripada Allah. Tuan-tuan bayangkan orang yang jauh daripada Allah. Allah Ta'ala dalam sebuah hadis kursi, Allah Ta'ala kata, kalau kamu berusaha, kamu bekerja, kamu lupa kepada aku, maka aku akan tinggalkan urusanmu padamu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita kena usaha sendiri ya. Kena berusaha betul-betul lumus. Jangan duk minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah Taala kata, aku tinggalkan urusanmu pada dirimu dan pada manusia. Jadi kita pada waktu itu bila terjatuh, baru kita nak angkat tangan. Allah Taala kata, urus sendiri. Bila kamu lupa kepada aku, kamu urus sendiri. Bila kita nak urus sendiri, tuan-tuan sekalian, kita ni makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Kita nak jaga hati semua orang, mana kita mampu nak jaga hati semua orang, kecuali dengan pertolongan Allah. Lepas tu kita akan jauh daripada manusia. Manusia benci kita. Manusia benci. Manusia mendoakan kemusnahan harta kita, mendoakan kemusnahan diri kita. Dan di akhirat kita akan jauh dari syurga. Bila jauh dari syurga, maksudnya kita akan dekat dengan neraka. Orang jahil yang dermawan. Ini statement ni penting. Ni kadang-kadang kalau kita, tapi jangan ubah statement, take as it is. Ambil seperti yang ada. Jangan ubah. Kalau ubah dia jadi lain. Iaitu orang yang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah dari orang alim yang bakhil. Penting. Maksudnya kalau kita jahil tapi dermawan, dibandingkan dengan seorang alim tetapi bakhil, maka pada ketika itu Allah lebih mencintai orang yang jahil yang dermawan daripada seorang alim yang bakhil. Maksudnya, tapi sepatutnya si alim ini dia tak bakhil. Kalau dia alim tapi bakhil ni, maksudnya dia bukan betul-betul alim lah. Dia banyak ilmu, tapi ilmunya itu bukan ilmu, tetapi sekadar maklumat. Iaitu maklumat. Apa beza ilmu dengan maklumat? Maklumat ini kadang-kadang banyak, tapi dia tidak mengubah tuan punya yang ada maklumat tersebut. Tapi ilmu, kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ada ilmu dah, tengok bila tuan-tuan dapat je, dia akan ubah sikap tuan-tuan. Bila dia ubah sikap tuan-tuan, ketahuilah yang itu ilmu. Kalau tidak, dia sekadar maklumat. Macam kalau kita tengok di UAE ni, kita wajibkan subjek Islamic worldview. Islamic worldview ni macam contohnya ke dalam bahasa Arab lebih kurang ada beza sikit, iaitu macam ilmu akidah lah. Kita wajibkan. Orang kafir pun, non-Muslim pun wajib ambil. Dan kalau kita tengok siapa yang skor, kebanyakan yang skor adalah yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab dia sekadar maklumat. Dia masuk sekadar maklumat. Dia kadang-kadang dia tak membawa perubahan apa-apa. Tapi tak tahulah, mungkin dia akan berubah menjadi ilmu bila mana maklumat tadi merubah sikap ataupun pemikiran ataupun diri individu tersebut. Maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kata Imam Ghazali lagi, ingatlah penyakit yang paling dahsyat, adwa'udda, penyakit kepada segala penyakit ialah bakhil. Ni tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali ni tuan-tuan sekalian, dia ni ahli psikologi. Kalau kita nak bagi anugerah dia, kita bagi ahli pakar psikologi Islam moden, dengan banyak kajian-kajian dia yang menyentuh tentang manusia, iaitu tentang hakikat diri manusia, iaitu tentang ruh. Memanglah kita kata foundernya, segala founder ilmu ni adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari segi, maksudnya dari segi ketokohan, maksudnya dari segi tokoh-tokoh yang moden ini, kita katakan Imam Ghazali. Jadi bila Imam Ghazali dia kata, ingatlah penyakit yang paling dahsyat adalah bakhil, maka kita kena ambil perhatian.
Kalau kita tengok apa simptom penyakit yang paling dahsyat, orang lari. Jadi kalau tengok penyakit bakhil, orang pun lari. Kalau penyakit bakhil ni bukan orang lari, kucing pun lari. Kedeku ni kan, kucing haiwan pun lari habis tuan sekalian. Bukan sekadar manusia. Kan. Dan kadang-kadang penyakit lain tuan sekalian, kalau dia tak ada bakhil, dia guna harta dia. Ni kalau orang bakhil ni, dia nak merawat diri dia sendiri pun dia tak rawat. Tak bawa pergi hospital, duk makan pucuk-pucuk belakang rumah, duit simpan. Sebab bakhil. Lepas tu bila dia mati tuan-tuan sekalian, apa tak dapat. Semua jadi harta waris. Semua jadi harta waris. Kedepu. Sebab tu tanda-tanda, sebab tu mungkin sebab itulah penyakit bakhil ini merupakan penyakit kepada segala penyakit. Dan harus dirawat. Macam saya kata tadi, jangan kita alihkan. Maksudnya kita kena didik diri kita, latih diri kita supaya bermurah hati. Mungkin susahlah pada peringkat awal, tapi lama-lama bila dia menjadi tabiat, insya-Allah dia akan menjadi mudah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sikit lagi. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia adalah sedekah. Segala kebaikan yang kita buat tuan-tuan sekalian, Allah Taala bagi ganjaran dalam bentuk sedekah. Setiap yang dibelanjakan seseorang ke atas dirinya dan keluarganya, dicantikkan baginya sebagai sedekah. Sebab itu bila kita nak belanja kepada keluarga, kadang-kadang kita takut susut harta kita. Kita nak belanja, Allah habis. Sat dia pecah je duit 50, habis. Sebab kita nak pecah, dan mula pecah orang kata habis. Sebab kita ingat bila kita belanja habis. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, bila kita belanja untuk keluarga ni dengan niat yang ikhlas kerana Allah Taala ni, maksudnya kita sebenarnya bukan habis, kita sebenarnya tukar kepada mata wang akhirat. Kita sebenarnya menukar ringgit ini kepada mata wang akhirat yang merupakan simpanan kita bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi bila ada perasaan yang sedemikian, baru tak timbul perasaan ragu-ragu ataupun murah hati untuk berbelanja apa yang perlu bagi keluarga. Tidak, kita ingat habis. Sebab itu kita rasa ragu-ragu ataupun berat. Tapi kalau kita kata, oh ini untuk keluarga, ini sedekah, ini kisahnya pertukaran mata wang daripada mata wang dunia kepada akhirat, maka pada ketika itu maka kita tak akan rasa gundah gulana. Malah kalau ada suami isteri ni yang bagi-bagi harta dia, isteri yang belanjanya ini, suami yang belanja ini. Kalau yang bijak, suami ni dia ambil yang return dia multiply. Contohnya kalau kita hantar yuran sekolah agama, dia kata kat bini dia, mak, abang sekolah agama abang ambil. Sebab dia nampak nanti anak dia akan jadi harta investment yang wakaf yang sentiasa berjalan, return dia tinggi. Maksudnya dia nampak begitu. Kalau takkan nak beli gula barang tu, sikit-sikit tu mak ambil abang yang yuran-yuran kan, pengajian, ni abang ambil. Nampak mahal, isteri kata bodoh punya suamiku kan. Tapi dia nampak ke depan, dia nampak ini investment untuk akhirat kelak. Jadi tak rasa gulana. Tuan sekalian, setiap yang dibelanjakan untuk tujuan melindungi diri dari bencana dikira sedekah. Ambil insurans yang takaful lah, nak melindungi diri juga dikira sebagai sedekah. Dan setiap yang dibelanjakan seseorang sebagai nafkah dan perbelanjaan yang wajib, kalau yang wajib Allah Ta'ala akan gantikan di hari akhirat kelak. Sabdanya lagi, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah sedekah. Orang yang menunjukkan kebaikan sama mendapat pahala seperti orang yang melakukannya, dan Allah suka sekali menolong orang-orang yang sedang dalam kesempitan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar ini. Dalam sepotong hadis kursi saya tutup dengan hadis ini, iaitu bagaimana di akhir akhirat kelak Allah Ta'ala kata kepada hamba-Nya. Dia kata kepada hamba-Nya, wahai hamba-Ku, ketika aku lapar, engkau tidak memberi makanan kepada aku. Jadi hamba ini bertanya, bagaimana mungkin aku memberi makanan kepada engkau ya Allah, sedangkan engkau suci daripada makan ataupun makanan. Maka
Allah Ta'ala jawab, tidak. Kamu tidak menziarahi dan memberi makan kepada orang yang fakir miskin, orang yang memerlukan makanan. Sebab kalau kamu memberi makan kepada mereka, seolah kamu memberi makan kepada aku. Allah Ta'ala kata lagi dalam hadis tersebut, waktu di dunia dulu ketika aku dahaga, kau tak memberi aku minum. Hamba berkata, bagaimana aku memberi minum kepada engkau ya Allah, engkau suci daripada meminum minuman. Allah Ta'ala kata, di waktu dunia dulu kamu tidak memberi minum kepada orang-orang yang dahaga, orang-orang yang memerlukan minuman. Kerana bila engkau memberi minum kepada mereka, seolah engkau memberi minum kepada aku. Jadi ingat tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita berbuat baik kepada makhluk, sebenarnya kita berbuat baik juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang mempunyai makhluk. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang taif dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi